kita full screen kan. Okay, so kita bincang yang ini fungsi nilai mutlak. Okay, kita bincang fungsi nilai mutlak. Last week kita dah discuss nak melakar dia punya graf. Okay, nak melakar dia punya graf. Kenapa saya tertutup? Sorry. Jadi hari ini kita nak tafsir dia punya graf. Kita nak tafsir dia punya graf. Dah hilang dah saya punya meet ni. Saya tertutup. Okay, so kita lihat pada graf dia. Alright, sebenarnya kita deal dengan koordinat sahaja. Kan, kita deal dengan koordinat sahaja di mana kita ada paksi X, kemudian kita ada paksi Y. Alright, so apa yang kita kena tahu di sini koordinatnya ialah 3/2 kosong. Alright, kemudian di sini ialah 0,3. So dalam kes ini kita hanya masukkan X, kita cari Y, ataupun kita masukkan Y, kita cari X. Jadi kita tengok soalan pertama. Okay, soalan pertama. Soalan pertamanya dia nak apa? Dia nak F negatif 2. Okay, F negatif 2 bermaksud kita ganti negatif 2 dalam nilai X. Jadi kita ganti F negatif 2 dan kita dapat modulus 2 darab negatif 2 tolak 3. Okay, so di situ kita dapat apa? Kita dapat 7, betul? Kita dapat 7. Alright, selesai yang pertama. Masukkan nilai sahaja, kita dapat 7 di situ. F4. Jadi bila F4, okay, bila F4 kita gantikan nilai 4. Jadi kita dapat modulus 2 darab 4 tolak 3. 5 ke? Betul 5? Maksudnya di situ sebenarnya dia bagi tahu kita apabila X negatif 2, Y-nya adalah 7. Kalau kita rujuk kepada graf, ini ialah koordinat negatif 2, 7. Macam itulah. Okay, so yang ini adalah koordinat 4, 5. So lebih kurang macam tu. So yang soalan yang kedua. Okay, soalan kedua dia minta kita cari nilai X apabila Fx tu 5. Okay, Fx tu 5. Maksudnya kita kena gantilah nilai Y tu 5 jadi kita ganti. So 5 sama dengan modulus 2x tolak 3. So bila kita deal dengan soalan modulus, kita kena buka dulu modulus tu. Bila kita buka modulus, kita akan dapat plus minus. Okay, kita akan dapat plus minus. Jadi kita ada plus minus 5 sama dengan 2x tolak 3. So satu kita dapat equation yang positif, iaitu 5 sama dengan 2x tolak 3. Satu lagi kita dapat yang negatif. Negatif 5 sama dengan 2x tolak 3. So bila kita selesaikan, maksudnya kita akan dapat x ni 4, betul? Kemudian x ni ialah negatif 1 kan, negatif 1. Jadi di situ kita ada koordinat lagi kan? Kita ada koordinat lagi, iaitu kita ada koordinat 4, 5, koordinat negatif 1, 5. Koordinat-koordinat tu tak payah tulis saya tulis koordinat sebab saya nak anda nampak sebenarnya XY tu koordinat sahaja. Saya nak anda nampak tu sahaja. Tu tak adalah susah bab ni kan. Okey. So seterusnya, nilai X yang memetakan kepada dirinya sendiri. Memetakan dirinya sendiri maksudnya kalau kita lukis gambar raja anak panah, A dipetakan kepada A. Itu maksudnya dipetakan kepada dirinya sendiri. You boleh guna huruf A, you boleh guna huruf B, gunalah apa-apa sahaja huruf. Tapi bukan nombor lah. Okay, bukan nombor. Biasa kalau dalam textbook dia akan guna huruf X. Okay, dia akan guna huruf X di mana fungsinya ialah modulus 2x tolak 3 macam tu kan. Jadi bila kita kata objek sama dengan image, maka ini adalah X, ini juga adalah X. Macam tu maksudnya. Okay, boleh guna huruf X, boleh juga guna huruf-huruf yang lain. So dalam kes ini apabila saya ganti image ni, 2x tolak 3, saya buka modulus, saya ada plus minus. Okay, saya ada plus minus. Jadi kita ada dua equation. Yang pertama ialah X sama dengan 2x tolak 3. Satu lagi ialah negatif X sama dengan 2x tolak 3. So kita selesaikan. Sini kita dapat apa? X3 ya? Betul X3? Okay. Satu lagi ialah 3x 1. 1? 1.
Okay, so kita selesaikan, kita dapat X sama dengan 1. Boleh atau tidak? So modulus ni yang selalu menjadi masalah ialah lupa plus minus. Okay, lupa plus minus. So you tolong buat catatan saya tak nak kesilapan tu berlaku pada anda. Maksudnya ada je modulus, mesti plus minus. Okay, saya terangkan detail sedikit. Plus minus tu sebenarnya dia tak semestinya duduk dekat 5 tau. Dia boleh duduk dekat belah sini. Tapi kalau dia duduk di belah kanan, dia akan nampak sedikit complicated kerana belah kanan ada 2 sebutan. Okay, kita boleh tulis 5 sama dengan plus minus 2x tolak 3. Tak ada masalah, sama je. Okay, cuma kalau kita letak di sebelah kiri, kerja kita nampak mudah sikit. Kalau kita letak belah kanan, dia nampak complicated sedikit. Namun jawapan dia sama. Okay, jawapan dia sama. Sebab saya rasa mungkin ada yang nak tanya, kenapa plus minus tu kena duduk di kiri kan? Kenapa tak di kanan? Dia tak kisah. Dia tak kisah. Alright, next. Okay, cari domain. Domain tu apa? Domain tu ialah set objek. Betul tak? Domain ialah set objek. Maksudnya dengan perkataan lain, soalan ni dia nak kita cari X. Dia nak kita cari X apabila fx dia kurang dari 1. Okay, kalau nak senang sebenarnya kita rujuk pada graf. Okay, kita rujuk pada graf. Di manakah kedudukan fx sama dengan 1? Fx sama dengan 1. Ini 3 betul? So 1 di bawah dia lah. Mana-mana di bawah dia. Jadi ini ialah garisan fx sama dengan 1. Setuju kan? Soalan nak kita cari domain di mana fx ni kurang dari 1. Kurang dari 1 maksudnya apa? Kurang dari 1 sini. Nampak? Itu ialah kawasan di mana fx ni kurang dari 1. Jadi kita sebenarnya perlu menentukan apakah x di sini dan apakah x di sini. Kita nak cari koordinat tu. Kita nak cari koordinat. So di sini saya tanda x1, 1. Okay, kemudian di belah kanan saya tanda sebagai x2, 1. Boleh tak? Jadi kalau sekarang saya sedang mencari domain, maksudnya saya sedang mencari nilai x. Kalau nak cari nilai x, saya ganti je lah nilai y, betul tak? Saya ganti nilai y dalam equation ini. Jadi saya ganti. So 1 sama dengan 2x tolak 3, saya buka modulus, saya ada plus minus. Dan saya dapat equation pertama, 1 sama dengan 2x tolak 3, maka x saya ialah berapa? 2. Betul 2? So saya dapat 2. Sebelah lagi ialah negatif 1 sama dengan 2x tolak 3. Jadi x saya ialah 1. Betul 1? 1. So saya dapat 1 dengan 2. Of course lah 1 di sini kan? Kan? So ini 2 lah kan? Ini 2 kan? Jadi kawasan berlorek yang berwarna kuning berada di antara 1 dan 2. So inilah domain dia. Okay, inilah domain dia. Jelas tak? Jelas ya, kita gunakan gambar raja untuk menerangkan kedudukannya di mana. Okay, apakah yang dikehendaki oleh soalan. Alright, kita pergi ke next one. Okay, kita pergi ke next one di Google Meet, okay? Alright, good. So next, kita tengok kepada yang seterusnya. Soalannya nak apa pula? Dia kata nak cari domain juga. Tapi fx-nya kena lebih dari 3. Okay, fx-nya kena lebih dari 3. Kita tengok dalam gambar ni. Padam dulu. Okay, lebih dari 3 maksudnya mana? Kita lukis dulu sini 3. Kan, ini fx 3 kan? Garisan hijau ni ialah garisan fx sama dengan 3. Lebih dari 3 duduk di mana? Atas. Sini. Betul? Maksudnya saya kena cari nilai x yang ini dan nilai x yang ini. Kan? Sama macam tadi lah kan? Saya kena cari nilai x tu. So obviously yang kiri tu kosong lah kan? Obviously yang kiri tu x dia kosong. Okay, tapi still kita buat perkara yang sama. Kita gantikan y3 pada equation kita. So kita ada 3 sama dengan 2x tolak 3 plus minus, betul? Okay, kita buat macam biasa. So 3 sama dengan 2x tolak 3. Ini yang jadi 3
Betul kan? X ni 3 betul? Lepas tu yang kanan negatif 3 sama dengan 2X tolak 3. Ini yang kosong. Okay, ini yang kosong. Maksudnya sini kosong, sini ialah 3. Jadi apakah jawapan kita? Jawapan kita ialah X ke kiri kosong. Betul kan? Yang ni ke kiri kosong kan? Okey, lepas tu ke sana X ke kanan 3. So kedua-dua ni adalah jawapan. Okay, kedua-dua ni adalah jawapan. So bila kita tengok pada soalan, kalau soalannya tak ada equal sign, jawapan kita pun tak ada equal sign. Okay, kalau soalannya ada equal sign, jawapan kita juga ada equal sign. Kita ikut je soalan. Kita tak payah susah-susah nak fikir. Ya, kita ikut je soalan tu. Alright, ada masalah dengan soalan ni? Tak ada kan? Mudah sahaja. Okay, mudah sahaja. Yang di Google Meet okay Anda kalau saya tak pandang dekat kamera tu, saya sedang memandang rakan-rakan anda, you boleh on mic. Okay, boleh on mic. Soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya serupa macam tadi, betul tak? Serupa macam tadi, saya assume you dah jawab. Ya, kita bincang sahaja. So equationnya mula-mula dia nak F negatif 2. Betul, F negatif 2. Jadi kita pun gantilah 3 darab negatif 2. Lepas tu tambah 2. 4. Betul 4? Okay. And then F negatif 1. F negatif 1. Kita pun buatlah 3 darab negatif 1 tambah 2. 1. Okay. And then kita ada F kosong. F kosong adalah 3 darab kosong tambah 2 and then kita dapat 2. And then the last one kita ada F2, 3 darab 2 tambah 2, 8. Betul semua? Okay. Seterusnya lakar image. Okay, lakar image. Lakar graf. Okay, lakar graf. Jadi graf yang kita nak lakar ialah 3x tambah 2. Okay, kita berlakar 3x tambah 2. Mula-mula sekali condong ke kanan sebab dia positif. Mesti guna pembaris. Okay, mesti guna pembaris. Kemudian kita tengok pintas pada 2. Maka kita lukis kita punya paksi Y. Fx kita lah. So dia pintas pada 2. So kalau situ adalah 2, paksi X ada di mana? Bawah dia. Paksi X mesti pada Y kosong, betul tak? Jadi paksi Y, paksi X kita di sini. Okay, paksi X kita di sini. Maka yang ini kena pantul. Okay, kena pantul. So bawah ni kena padam lah kan? Bawah ni kita padam. Kita padam yang bawah ni. Okay. So graf dia lebih kurang macam tu. So last week lagi kita dah pernah discuss kita perlukan 4 koordinat, betul tak? Kita perlu koordinat hujung kiri apabila X adalah negatif 2. Kita perlukan koordinat hujung kanan apabila X adalah 2. Dan kita perlukan nilai pintasan pada paksi X. Kita perlukan pintasan pada paksi Y. Mesti ada semua. So tadi soalan dah suruh kita kira. Okay, bila X ialah negatif 2, nampak tak? Y dia 4. Dia dah bagi dah kita koordinat dekat situ. Jadi kita pun kalau 2 di situ, 4 lebih kurang sini lah kan? Lakar lakar. Okay, so ini adalah negatif 2. Okay, ini adalah negatif 2. Kemudian bila 2, pasangan dia 8 Okay, 8 lebih kurang sini lah kot. Ini 8. Lakar lakar. So ini adalah 2. So selebihnya, kita padam selebihnya kita padam. Okay, selebihnya kita padam. Kita lukis apa yang dia nak sahaja. Beritahu saya dah boleh dapat full mark ke? Belum. Kenapa? Paksi X belum ada. Macam mana nak cari paksi X? Ganti Y dia kosong, betul tak? Paksi X, Y-nya adalah kosong. Jadi kita ganti kosong sama dengan 3X tambah 2. Maka X ialah negatif 2/3. Jadi kita masukkan ini. Kita masukkan negatif 2/3. Okay, kita masukkan negatif 2/3. So kosong tak payah buat plus minus sebab sama je kan. Okay, kosong tak payah buat plus minus sebab dia sama sahaja. Maka dah siap dah graf kita. Okay, dah siap dah graf kita. Okay, soalannya nyatakan nilai julat Fx. Julat Fx merujuk kepada Fx lah.
Kan julat fx adalah merujuk kepada fx. Di mana fx berada di antara, kalau you tengok pada graf, paling rendah kosong. Okay, paling tinggi 8. Maksudnya 0,8. Okay, kita ada 0,8 di situ. Itu julat. Itu ialah jawapan untuk B. Nyatakan julat fx. Boleh tak? Boleh Yang di sini boleh? Boleh. 20 orang je. Okay, so seterusnya. Dia kata nyatakan nilai x dengan keadaan fx sama dengan 3. Nampak tak? Dia dah bagi tahu dah fx3. Jadi kita tengok fx3 ada di mana fx3 tukar pen jap Sinilah kod fx3. Betul tak? So ini koordinat yang dia nak. Ini yang dia nak kita cari. Ini 3. So ni. So macam mana nak cari yang dotted warna oranye tu? Ganti apa? Ganti 3 pada fx lah kan? Ganti 3 pada fx. So kita ganti. 3 sama dengan 3x tambah 2. Plus minus betul? Okay, so 1 ialah 3 sama dengan 3x tambah 2. Jadi x ialah 1/3. Betul ke? Okay, satu lagi ialah negatif 3 sama dengan 3x tambah 2. Jadi x ialah negatif 5/3. Okay, 5/3. So negatif kiri lah kan? Positif kanan lah kan? Okay, so kita ada 1/3 dengan negatif 5/3. Kita kena jawab lah kan? Soalan kita nak nilai-nilai x. Nilai-nilai Nilai-nilai. Maksudnya jawapan kita yang ni. Jangan jadikan dia bentuk ketaksamaan sebab dia bukan minta domain, dia bukan minta kodomain, dia bukan minta julat. Dia minta nilai. So you kena tengok soalan tu. Kalau dia minta nilai-nilai, maksudnya kita akan dapat exact value. Kita tak pakai ketaksamaan. Jelas? Okey. Seterusnya lagi. Fx kurang dari 1. Okey, mana fx kurang dari 1? Pakai highlighter pula lah. Fx kurang dari 1 sini. Betul? Fx kurang dari 1 situ betul? 1 kan? So kita nak cari yang bawah ni. Sebenarnya kita nak cari kita punya x di sini lah kan? Saya tak pilih pen ke? Okey, kita nak cari x di sini. Jadi kita buat apa? Nak cari x di situ? Ganti y sama dengan y kita berapa? 1 kan? Y kita 1 kan? Jadi kita ganti y kita 1. Maksudnya kita ganti 1 sama dengan 3x tambah 2 plus minus. Ya, plus minus. So 1 sama dengan 3x tambah 2, x sama dengan negatif 1/3. Betul? Negatif 1/3. Lepas tu kita buat negatif 1 sama dengan 3x tambah 2. So x kita ialah negatif 1. Betul? So yang ini ialah negatif 1/3. Kemudian yang ini adalah negatif 1. So tengok pada soalan dia minta domain. Kalau dia minta domain, maksudnya kita jawab macam ni. Nampak? Kita jawab dalam julat. Okay, kita jawab dalam julat sebab dia minta kita domain. Alright, seterusnya. Fx lebih dari 3. Lebih dari 3 maksudnya mana tu? Ini kan? Lebih dari 3 kan? Dengan sini. Betul? Kita dah kira dah tadi koordinat kat situ. Koordinat dia kat situ. Koordinatnya berapa tu? Koordinatnya ialah negatif 5/3 dengan 1/3 kan? Jadi jawapannya ialah x ke kiri negatif 5/3 dan x ke kanan 1/3. Okay, serupa dengan contoh tadi. Okay, jawapan dia, soalan dia serupa dengan apa yang kita dah discuss dalam contoh tadi. Boleh? GM okay? Ada soalan? Alright, Hanis dia jawab. Next Next. Okay, ni gubahan tu nota saya tak nak terangkan. Okay, thank you yang respon Alia. Okay, so macam mana saya jawab soalan gubahan? Okay, kalau you dah ada cara tersendiri untuk jawab soalan gubahan, tak ada apa-apa masalah,
teruskan sahaja. Okey, tapi kalau anda seringkali membuat kesilapan, maka kita buat balik cara yang betul. Okey, cara yang betul. So cara yang mudahnya ialah bila saya jawab soalan gubahan, saya nak FG. Okey, maka saya akan tulis F dulu. Okey, saya akan tulis F dulu. Maksudnya saya akan tulis fungsi F dulu di mana X-nya saya ganti dengan bracket. Okey, contoh di sini Fx ialah 2X. Maka saya akan tulis 2X. X2 saya ganti dengan bracket. Okey, X2 saya ganti dengan bracket. Next, kalau saya nak cari GF, saya kena buat G dulu. Saya buat G dulu. Tapi X-nya ganti dengan bracket. Kita tengok fungsi G. Fungsi G ialah ni. X square tolak 5. Jadi, bracket square tolak 5. Macam tu. Kalau saya nak cari FF. Saya tengok F lah kan? Saya tengok yang di kiri. Tengok yang di kiri. Okey, fungsi F saya ialah 2X. Jadi saya buat 2X. Semua X tu ganti dengan bracket. Okey, semua X tu ganti dengan bracket. Dan bila saya nak GG. G tu saya ganti dengan bracket. X ni saya ganti dengan bracket. So sekali lagi saya ada X square tolak 5. Bila saya dah siap tulis fungsi di sebelah kiri, barulah saya akan mengganti fungsi di sebelah kanan. So fungsi di sebelah kanan saya ialah fungsi G. Fungsi G itulah yang kita masukkan dalam bracket. Okay, fungsi G itulah yang kita masukkan dalam bracket. Tak payahlah tulis GX kat situ bagi masa. Terus tengok GX ialah X square tolak 5. Jadi kita masuk X square tolak 5. Okay, kalau yang ni kita fungsi F kan? Fungsi F yang maksudnya kita akan masuk 2X di sini. Okay, ini pun fungsi F juga kan? So ini pun kita masuk 2X di sini. Okay, ini ialah fungsi G juga. Jadi kita masuk X square tolak 5 di sini. Jelas kan? Buat kiri dulu, baru buat kanan. Okay, buat kiri dulu, baru buat kanan. Lepas tu kita permudahkan. Okay, maksudnya yang mana kena expand, kita perlu expand. Dan sini kita akan dapat 2X square tolak 10. Sini kita dapat apa? 4X square tolak 5. Sini kita dapat 4X. Sini kita dapat X kuasa 4 tolak 10X square tolak 20. Tambah 25 tambah 20. Betul? Tambah 20. X kuasa 4 tolak 10 X kuasa 2 tambah 25 tolak tambah 20. Alright. Ada masalah tak? Semua okey? ABCD semua okey? Saya perlu tunjuk ke kembang double bracket? Tak payah kan? Okey, saya tak perlu tunjuk kembang double bracket. So kita pergi kepada next one. Okey. So apabila soalan itu melibatkan nombor. Okey, melibatkan nombor. Contohnya ni lah FG2. Okey, FG2. Jadi kita buat cara biasa, cuma nanti kita ganti dulu nombor tu supaya kita punya calculation jadi mudah. Saya rasa anda akan cari FGX dulu. Lepas tu baru you buat FG2. Dan cara itu sangat panjang. Okey, sangat panjang especially apabila fungsi itu ialah fungsi yang complicated. Ada square, ada pecahan. Nanti dia jadi lagi complicated. Jadi sebenarnya cara mudahnya ialah kita nak FG2. So kita baca yang kiri dulu kan. Saya nak fungsi F. Fungsi F saya ialah X minus 1. So saya tulis X minus 1. Okay, X minus 1. So nak masuk apa dalam bracket? Saya sepatutnya masukkan G2 dalam bracket. Betul tak? G2 yang saya kena masukkan dalam bracket. Okey, cuba you tengok sini. G2 kalau saya ganti dulu bukan lagi senang ke? Kan? So saya ganti 2 square tolak 3 kali 2 tambah 4. Jawapannya berapa? 2. Betul? Jawapan dia 2. So ini ialah 2. So instead of saya masukkan ni, baik saya letak 2 je kat sini. Dan 2 tolak 1 adalah 1. Siap. Perlu ke cari FGX? Tak perlu. Okey? Tak perlu. Maksudnya kalau soalan itu melibatkan nombor, selesaikan dahulu nombor tersebut. Kalau dia tak ada cara lain lah. Mestilah cari FGX dulu kan, baru kita boleh masukkan. Kalau ada nombor, memang soalan tu dah jadi mudah.
Okay, kalau ada nombor memang soalan tu jadi mudah. So sekarang you boleh kira, saya buat berapa baris, awak buat berapa baris. Okay, saya buat berapa baris, awak buat berapa baris. Ini namanya teknik menjawab. Okay, teknik menjawab maksudnya soalan macam mana, kita jawab macam mana. Faham kita kena macam mana nak tahu teknik menjawab, itu kena banyak buat latihan. Okay, itu kena buat banyak latihan. Okay, so yang di sini okay. Dia tak on kamera, saya tak nampak mukanya. Tapi at least nampaklah muka orang depan ni kan. Daripada sebelum ni saya duduk tengok tu je. Lepas saya tengok skrin sendiri, tulisan sendiri. Sendiri-sendiri. Macam cakap seorang-seorang. Macam gila. Kan? Okay. Ada Kifaya, ada Akila, ada Hanis, ada Azmatun, Haris. Thank you. Alright. So at least saya tahu ada bersama dengan saya, bukan tidur. Okay, yang ini no choice. Kenapa no choice? Sebab memang dia huruf. Okay, memang dia huruf. Jadi kita mesti cari kita punya fungsi gubahan tersebut. Okay, kita mesti cari fungsi gubahan tersebut. Jadi dalam kes ini saya kena buat FG so saya baru buat B lah. Maksudnya tadi awak dekat soalan A, awak dah buat dah FGX. Saya di soalan B baru saya buat FGX. So kadang-kadang you pernah rasa tak? Bila jawab soalan tu kan, bukan tadi tanya ke? Kenapa baru tanya sekarang kan? Sebenarnya awak yang salah jawab kat tempat yang salah. Okay, bukannya dia dah tanya tadi dia tanya benda lain, tapi cara awak interpret tu lain. Okay, cara awak interpret tu lain. So FG, F saya ialah X tolak 1, betul? Kan? X tolak 1. Lepas tu saya masukkanlah saya punya G kan? X square tolak 3X tambah 4. Lepas tu saya pun dapatlah X square tolak 3X tambah 3. Lepas tu sama dengan 7. Dia bagi kita 7 kan? So kita dapat suatu quadratic equation. So kita pun tulis balik quadratic equation tu tolak 4. Dan kita boleh faktorkan ataupun kita gunakan rumus. Okay. Tapi saya nak pakai yang senang, saya nak pakai rumus. Okay. Saya nak pakai rumus sebab saya tak nak yang tak reti faktor tu tak dapat jawapan. Okay. Kalau saya jawab saya pakai faktor lah. Okay. Saya pakai faktor. So X adalah negatif B tambah tolak. Formula ni tak ada dalam senarai. B square tolak 4AC per 2A. Lepas tu serahkan bulat-bulat pada kalkulator. Tekan je kalkulator EQN. Masuk ABC dapat apa? Negatif 1 dengan 4. Tu negatif 4 dengan 1. Dia tak ingat apa jawapan dia. Apa jawapan dia? 4 dan negatif 1. So X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1. Terus dapat jawapan. Okay, tak payah menyusahkan hidup. Especially mana yang awak lebih kenal diri awak sendiri kan. Mana yang selalunya bila buat factorization mesti tersilap. Ada je tersilap, ada je careless. Bukan tak tahu tapi careless. Okay, ada je. Tapi kita tak naklah dalam exam kita careless-careless Nanti kita banyak hilang markah. Soalan ni hilang 1 markah, soalan tu 1 markah, 1 markah, dah habis dah A+. Okay, so kita elakkan benda-benda tu. Yang ni saya tak tunjuk tadi sebab sama Tak perlu tunjuk kan? Sebab dia sama. Okay, saya pergi ke next one boleh? Okay, next one ini, yang ni yang best. Okay, yang ni sangat best. Sangat best. Di mana soalan ni dia bagi kita satu fx. Lepas tu dia bagi kita fg. Dia suruh kita cari g. Okay, kalau anda masih ingat, semasa tingkatan 4, saya tak ajar ni dulu. Saya ajar fungsi songsang dulu. Daripada fungsi songsang, baru saya ajar fungsi gubahan. Memang saya nak pakai fungsi songsang dalam fungsi gubahan. Saya masih pakai cara itu sebab dia sangat memudahkan. Okay. So bila kita dapat suatu FG okay, bila kita dapat suatu FG, kita boleh menghapuskan salah satunya dengan 2 cara. Satu, kita letak F ni di depan. Okay. Cara kedua, kita letak G songsang di belakang. So bila nak letak F songsang, bila nak letak G songsang, bergantung kepada soalan. Kalau soalan bagi kita F, maka kita pakailah F songsang. Kalau soalan kita pakai G songsang. So nak letak di mana F songsang, G songsang? F mesti duduk sebelah F. G mesti duduk sebelah G. Dia tak ada tempat lain. So lepas tu dia tak boleh selit kat tengah-tengah. Dia tak boleh selit kat tengah-tengah. Dia sama ada masuk di kiri ataupun masuk di kanan. Senang sangat kita masukkan sahaja. Jadi dalam contoh soalan ini, saya padam dulu. Saya ada fx.
Of course lah saya kena buat fungsi songsang F. Jadi saya buat dulu fungsi songsang. Okey, fungsi songsang X ialah X tolak 3/2. Lepas tu saya akan buat FG. Lepas tu F songsang dia letak sini. Nampak? F songsang dia letak sini. So tadi saya kata kita baca kiri dulu kan? Kita baca kiri dulu, betul tak? Baca kiri dulu, maksudnya saya kena baca fungsi songsang dulu. Fungsi songsang saya ialah X tolak 3/2. Jadi saya pun buat X tolak 3/2. So nak masuk apa dalam bracket? Masuk FG kan? Ni masuk FG. So masuk FG dalam bracket. So saya dapat 6X tolak 1. Betul tak? So permudahkan saya dapat 6X tolak 4, betul? Lepas tu nak kecilkan, pastikan semua sebutan boleh dibahagi dengan 2. So 6/2 dapat 3. 4/2 dapat 2. Dan ini adalah GX. Okay, ini adalah GX. Kenapa? Sebab F jumpa F songsang dia dah hapus. Kan? F jumpa F songsang dia dah hapus. Sebab apa F jumpa F songsang dia hapus? F peta kiri ke kanan. F songsang peta kanan ke kiri. So dia balik ke asal lah, betul tak? So bila you ada fungsi dan fungsi songsang jumpa serentak, maksudnya dia balik ke X. Okay, maksudnya dia balik ke X. Terus dapat jawapan. 2 baris sahaja. Okay, 2 baris sahaja. Kalau you rujuk pada textbook, dia ada let Y sama dengan bla 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 gitu kan. Sebenarnya yang dia kata let Y sama dengan bla 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 tu dia sedang mencari fungsi songsang. Perasan tak? Dia sedang mencari fungsi songsang. Benda yang sama. Cuma saya tak buat let lah. Saya terus cari fungsi songsang. Saya terus masukkan. Kita cut short sikit kita punya jalan kerja. Tapi markah penuh Markah penuh. 2 markah je pun. Sini 1. Sini 1. Okay, 2 markah sahaja pun. Ada masalah tak? Okey, dalam latihan itu anda jawab dengan cara yang mana? Cara fungsi songsang kan? Saya ajar fungsi songsang, saya harap anda jawab dengan cara fungsi songsang. Okey. So kita pergi ke next one. Okey, yang ini. Kita discuss jawapan terus lah kan? Sebab awak mesti dah jawab kan? Jadi kita discuss jawapan terus. Yang di Google Meet semua dah jawab ke? Dah, good. So kita buat yang pertama, kita ada F songsang sama dengan X tambah 3/2. Ramai jawab dah tu. Okay, nampak message dia naik. Oh, saya display yang sini, bukan sini. Okay, so kita ada X tambah 3/2. Betul? Betul. X tambah 3/2 kan? X tambah 3/2. Jadi saya boleh tulis GX terus, betul? Saya boleh tulis GX terus di mana saya masuk songsang dia di sini. So songsangnya ialah X tambah 3/2. Sama kan? Betul lah? Saya dah cut short lagi saya punya cara. Maksudnya saya dah tak tulis F songsang F tu. Itu je saya tak tulis. Saya terus tulis GX. Okay, tapi saya masukkan benda yang sama. Lepas tu kita ada apa? Kita masukkan F 4X tambah 3, betul? So kita ada 2X tambah 6/2. 2X tambah 6/2. Dan kita kecilkan, kita dapat X tambah 3. Sama jawapan kita? X tambah 3 X tambah 3. Alright, nombor 2. Nombor 2. Kalau saya tak bincang nombor 2, 3, 4 boleh ke? Saya nak jawapan. Siapa ada jawapan? Sabrina bagi jawapan je. Saya bagi jawapan terus, kita semak. Kalau ada yang bermasalah. Sebab dia soalan similar kan? Sabrina. Tak apa. Okey, yang kedua fx adalah kalau salah bagi tahu saya, kalau salah kita bincang, kalau tak ada masalah kita terus tanda. Okey, kita terus tanda. Nombor 3 gx ialah 2x tolak 1. Lepas tu nombor 4 fx ialah 2 tolak x. Dan kemudian nombor 5 gx ialah 3x square.
Dan yang keenam, fx ialah 2 tolak 3x². Semua sama tak? Semua sama tak jawapan dengan Asap? Sama ya? Okey, Izzah kata sama. Yang di sini semua sama? Okey, thank you. Kesian dia kena jalan-jalan. Exercise. Alright, so kita dah siap yang ni. Kita teruskanlah ya. Kita tak payah bincang lama-lama. Okey, yang ini contoh. Contoh ni apa beza dia tahu? Ini sebenarnya jawapan ni salah. Awak dah jawab kan? Ke awak tak jawab contoh? Mesti awak tak jawab contoh kan? Awak tak jawab contoh. Contoh tu dia tersilap. Dia tak ada -20 tu. Okey, saya tunjuk pula contoh yang ini. Apa beza yang ini? Yang ini beza dia F songsang tu kita letak di kanan. Nampak tak? F songsang tu kita letak di sebelah kanan. Jadi step dia sama kan? Step dia sama. Kita cari F songsang. F songsang saya ialah X plus 5/2, betul? Betul? And then saya pun masuk GF F songsang. Kan? Saya kena baca GF dulu Saya kena baca kiri dulu. Baca kiri dulu. Jadi GF saya ialah ni, betul? So saya pun buat 10 X tolak 25 dan saya masukkan apa dalam ni? Masukkan songsang lah kan? Masukkan songsang. Jadi saya masukkan X plus 5/2. Dan saya potong lah ni kan? Saya potong 5, lepas tu saya kembang. Ini tinggal F jumpa F dah hapus lah kan? So tinggal GX dan saya dapat apa? 5X tambah 25 tolak 25. Nampak tak? Tambah 25 tolak 25 kan? So itu yang jadi 5X je. Betul ke saya kira 5X sahaja? Betul kan? Alright. So next. Okay, next. Kita pergi ke next one. So jawapan. Ni nak ambil jawapan siapa pula? Tadi ambil jawapan Huda. Ni soalan ni nak ambil jawapan siapa pula? Siapa ada jawapan? Awak jawab ke tak? Semua jawab tak? Semua jawab tak? Ke ada yang di sini yang belum jawab? Dah jawab belum? Belum. Dah jawab belum? Belum. Dah jawab belum? Belum. Dah ke belum? So yang ni belum buat. Okey. Yang di Google Meet, jawab sekarang. Yang di Google Meet dah buat ke? Yang di Google Meet siapa belum buat? Kita bagi peluang dekat kawan yang belum buat untuk buat sekarang. Okey, yang dah sudah sila teruskan dengan latihan yang seterusnya. Di mana anda berhenti, anda sambung. Okey, di mana anda berhenti, anda sambung Kita bagi chance dekat kawan-kawan untuk jawab jap. Sementara saya isi buku kawalan. Ini bukan Rabu ke? Oh, terskip. So ni saya 8:92 waktu je. Saya tinggal 10 minit je Awak tak print soalan Nombor berapa? 1 ke 2?
Okey, saya nak bincang soalan satu je dulu boleh tak? Okey, saya bincang soalan satu je dulu. Nanti esok ingatkan saya untuk bagi jawapan yang seterusnya sebab saya nak pergi ke next page. Okey, kita bincang yang ni dahulu. Alright, soalan pertamanya kita bincang soalan satu je. Semua dah siap kan? So soalan yang pertama mula-mula kita buat F songsang. F songsang ialah X plus 3 over 2. Betul? Betul kan? Lepas tu kita punya Gx adalah 2x and then kita masukkan kita punya X plus 3 over 2 dan jawapannya ialah X plus 3 sahaja. Betul ke? X plus 3 sahaja. Okey yang di sini? X plus 3 sahaja. Jadi saya nak pergi ke next page. Okey, saya tak nak tunggu anda menjawab. Saya nak pergi ke next page. Alright, soalan macam ni. Soalan macam ni saya rasa macam berpeluang besar untuk disoal. Berpeluang besar untuk disoal. Dia macam soalan penakulan matematik yang awak belajar semasa form 4 yang ada rumus kemudian kita jadikan dia N. Ingat tak yang ada deduksi dengan arohan tu kan? Lebih kurang soalan macam tu. Di mana soalan ni mula-mula dia ada fx. Okey, lepas tu dia minta kita cari f square x. Okey, apa maksud f square x? Okey, apa maksud f square x? F square x ialah ffx, betul? Jadi kita tengok kiri dulu. Kita akan buat rumus kita ialah 1 over x square. Okey, 1 over x square. Lepas tu dalamnya kita masuk fx lagi. Fx kita ialah 1 over x square. Siapa yang you dapat di situ? Dia sebenarnya ialah 1 bahagi sinilah bahagi 1 per x kuasa 4. Betul? Kemudian mana boleh bahagi pecahan kan? Kita kena songsangkan dia, jadikan dia kuasa berapa ni? X kuasa 4. Okay, jadi sebenarnya fx ialah 1 per x square which is x kuasa negatif 2. Lepas tu bila kita x kuasa 4. Okay. Lepas tu kita buat F3 pula. Apa maksud F3x? F3x ni sebenarnya ialah F2. Nampak? Kita sentiasa buat F sahaja. Jangan buat benda lain. So kalau kita buat F sahaja, kita sentiasa buat 1 over x square. Kita sentiasa buat 1 over x square. So nak masuk apa dalam tu? Ikutlah dalam ni. Kalau sini f square, kita masuk f square. Nampak tak? Kalau sini x square, kita masuk x square. X square kita ialah yang ini betul? Yang ini betul? So kita ada x kuasa 4. So dia jadi apa? Dia jadi x kuasa negatif 8. Betul tak? Dia jadi x kuasa negatif 8. So F3 ialah x kuasa negatif 8. Nampak tak? Nampak tak? Okey, lepas tu kita cari F4 pula. Kita cari F4 pula. F4 apa maksudnya? F3 lah kan? F3 kan? Jadi kita akan buat 1 over x square, 1 over x square. Kemudian masuk apa dalam tu? Masuk F3 dalam tu. Okay, F3 ialah this one betul? So kita masuk x negatif 8. So dia akan jadi apa? X kuasa 16. Betul? X kuasa 16. So sini kita dapat 4 ialah x kuasa 16. So sekarang you tengok pada belah kanan ni. You boleh predict tak F5 ialah apa? Boleh predict tak F5 tu apa? Tengok pada pattern di belah kanan. Tengok belah kanan sahaja. Saya ada F1. Saya padam dulu yang pecahan tu Saya nak yang tu je. Kita ada Fx. Kita ada F square X. Kita ada F3X, F4X, F5X. You boleh predict tak F5X tu apa? Apa? X kuasa berapa? Oh, negatif 32. Betul ke negatif 32? Betul ke Hanis negatif 32? Betul? Kenapa? Kenapa negatif 32? Apa dia? Kenapa yang ni 2? Kenapa yang ni 4? Kenapa yang ni negatif 8? Kenapa ni negatif 32? Apa yang berlaku kat situ? Darab apa? Darab 2? 2 kuasa apa? Oh, 2 kuasa 1? 2 kuasa 2?
2 kuasa 3? Ya ke? Oh, negatif pula. Itu kuasa negatif. Oh. Aha. Ha. So darab negatif 2 ke darab 2? Betul. Kuasa genap ialah sekian-sekian, kuasa ganda ialah sekian-sekian. Tapi tu dua cerita. Jadikan dia satu cerita boleh tak? Tengok betul-betul. Yang di Google Meet, 2 kuasa negatif negatif N. apa sekali lagi Anis? Tak dengar. 2 kuasa negatif N. 2 kuasa negatif N. 2 kuasa negatif N. Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Maksudnya bila N, ni N lah kan? Ni N lah kan? Bila N1, dia ialah 2 kuasa negatif 1. Bila N2, dia ialah 2 kuasa negatif 2. Bila N3, dia ialah 2 kuasa negatif 3. Bila N4, dia ialah 2 kuasa negatif 4. Betul ke? Betul ke? Betul ke? 2 kuasa negatif 1, 1/2. 2 kuasa negatif 2, 1/4. Betul ke ni? Kuasa negatif semua. Alah, kurang tepat kan? Kalau ikut ni semua kuasa negatif. Semua dapat kuasa negatif. Mana dapat yang Kalau saya cakap X kuasa negatif 2N, X kuasa negatif 2? X kuasa negatif 2N. X kuasa negatif 2N? 2N. Negatif 2 kuasa N. Betul? Betul ke? Negatif 2 kuasa N. Tengok bila N1, dia ialah negatif 2 kuasa 1. Which is negatif 2 lah kan? Kita tengok pada indeks sahaja kita tengok pada indeks sahaja. Bila N2, negatif 2 kuasa 2. 4 kan? Positif lah kan? Bila N3, negatif 2 kuasa 3. Negatif 8. Negatif. Dan bila N4, negatif 2 kuasa 4. Itu yang jadi 16. Nampak tak? Sikit je lagi. Hanis sikit je lagi. Dia bukan kuasa negatif N. Dia ialah negatif 2 kuasa N. Nampak tak? Dia ialah negatif 2 kuasa N. So sebenarnya Fnx adalah X kuasa negatif 2 kuasa N. Okay, dia ialah negatif 2 kuasa N. Boleh ke? Jelas ke? Okay, soalan nak apa? Soalan nak F22. So macam mana nak cari F22? F22 ialah X kuasa negatif 2 kuasa 22. Okay, negatif 2 kuasa 22. Kalau F33? F33 ialah? F33 ialah X kuasa negatif 2 kuasa 33. Okay, boleh ke? Boleh kan? Yang di Google Meet okay? Jelas tak? Okay alright. So seterusnya kita dah habis yang ini. Seterusnya ada beberapa, satu je kot. Satu soalan gubahan di mana anda kena combine fungsi Q dengan fungsi R. So lepas tu kita ada ujian yang ni, lepas tu kita nak habiskan dengan fungsi songsang esok. Okay, kita nak habiskan dengan fungsi songsang esok. So esok yang di Google Meet jangan lupa login Kita ada lagi, kalau saya ada di Abu Bakar sahaja kita akan online. Bersedia dengan bab 2. Bersedia dengan bab 2 sebab kita akan habis cepat esok. Kita tinggal sikit je untuk fungsi songsang. Fungsi songsang tak payah cerita banyak sangat kan, sebab tadi bila fungsi gubahan kita dah buat fungsi songsang.
Jadi bersedia dengan bab 2, kita akan buat penyempurnaan kuasa 2. Alright, kita akan buat penyempurnaan kuasa 2. Oh, nanti lupa jap. Nanti jap. Saya suka buat kerja ni nanti jap tau. Mana kamera saya? Stop sharing. Buat apa sekarang? Ayo, kena turun ke? Mana kamera? Okey. Itulah saya buat last week kan? Saya kena pin saya jadi besar. Awak pin sendirilah kan? Kita tengok kawan-kawan kat situ tak nak say hi ke? Nampak jari saya. Barulah best kan jumpa kawan walaupun minggu lain-lain kan. Kita jumpalah di situ. Hai, Hanis tulis hi tu. Afif suka je mantap-mantap apa benda. Dah lah tu. Bye-bye. Rehat. Thank you, teacher.